Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan mengenai personaliti hati dan jiwa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Fitri bin Nur Iznan. Nombor bateri saya 2022757941. Hari ini saya mahu membentangkan tentang personaliti hati dan jiwa manusia mengikut Al-Ghazali. Isi hati menurut Al-Ghazali adalah bermaksud membentuk kerohanian, yang mana hati adalah unsur yang bersifat ketuhanan, iaitu Rabbaniyah. Ia bertujuan kepada ilmu dan berbolak-balik terhadap sifatnya. Dan yang kedua adalah definisi jiwa menurut Al-Ghazali juga, bermaksud kesempurnaan pertama bagi bentuk alamiah yang bersifat mekanistik, iaitu melakukan pelbagai cara berdasarkan pilihan akal dan menyimpulkan dengan idea serta mempersepsi berbagai hal yang sifat kuliahnya. Terusnya adalah tahap jiwa manusia dan contoh manusia yang disebutkan oleh Al-Ghazali. Yang pertama adalah nafsu amarah bi'as-su', iaitu tingkatan jiwa yang paling bawah. Jiwa atau nafsu yang sering mengarah kepada kejahatan, yang membawa seseorang itu pergi ke arah maksiat dan melakukan kezaliman diri sendirinya. Contoh nafsu amarah bi'as-su' ini sebagaimana ia berkaitan dengan kisah isteri pemerintah Mesir ketika zaman Nabi Yusuf. Yang kedua adalah nafsu al-lawwamah, iaitu jiwa yang menyesal. Jiwa ini lebih baik sedikit daripada nafsu amarah bis-as-su' tadi, kerana jiwa ini sedar akan ketidaksempurnaan diri sendiri. Walau bagaimanapun keadaan jiwa ini dan imannya sentiasa berubah-ubah, sentiasa mengingati Allah SWT, dia taat kepada Allah, dia mencintai kepada Allah, dan dia melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Tahap jiwa manusia yang ketiga adalah nafsu al-muhimmah, iaitu jiwa yang diilhamkan ke arah jalan kebaikan. Ini boleh berlaku seseorang itu mudah menerima ilham daripada Allah SWT untuk melaksanakan amal ibadah dan amal soleh dan solehah. Empat adalah nafsu al-mutmainnah, iaitu jiwa yang tenang kerana imannya sentiasa melakukan amal soleh-solehah dan sentiasa beristiqamah dan khusyuk. Firman Allah SWT, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Maksudnya, wahai jiwa yang tenang dan tenteram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan senang dan disenangi. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 28. Yang seterusnya adalah nombor 5, iaitu nafsu ar-radiyah, iaitu jiwa yang sentiasa redha akan segala kepahitan dan kemanisan yang berlaku ke atas dirinya tanpa perasaan kebencian atau kesakitan. Orang yang memiliki jiwa ini, mereka sentiasa bersangka baik dengan Allah SWT. Mereka sentiasa bersabar, bersyukur, bertawakal, tawaduk, redha, taat dan patuh pada segala ketentuan Allah SWT. Terusnya adalah nafsu al-mardiyah. Menurut Ibnu Arabi, seorang tokoh sufi, apabila berlaku penyatuan dalam antara jiwa dan roh, maka akan menghasilkan jiwa ini. Mereka mencapai tahap jiwa ini kerana mereka ada penyatuan dalaman yang sebenar dan mampu melihat dunia ini sebagai satu entiti holistik, dengan mampu menahan diri daripada melakukan segala keinginan terhadap duniawi. Apabila jiwa dan roh seseorang itu bergabung menjadi satu, diri individu tersebut akan menjadi utuh dan pandangannya terhadap dunia menjadi satu dan bertambah jelas. Yang terakhir
adalah nafsu al-kamilah. Jiwa ini sangat tertinggi bagi seseorang mukmin sehingga mencapai tahap mujahadah. Seseorang jiwa ini tiada kecenderungan terhadap kehendak-kehendak dan melakukan segala sesuatu hanya untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mencapai tahap jiwa ini, seseorang itu perlu membersihkan dalaman dan luaran jiwanya daripada segala sifat mazmumah dan akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian dikembangkan sifat-sifat mahmudah dan akhlak-akhlaknya menjadi mulia terhadap dirinya sendiri. Assalamualaikum, nama saya Wan Muhammad Al-Ghazali bin Mun Azmi dan nombor metrik saya adalah 2022917261. Sifat-sifat jiwa yang rosak. Hati manusia adalah faktor kepada perbuatan manusia. Sekiranya hati seseorang itu disinari dengan cahaya iman, maka seseorang itu sentiasa mencari peluang untuk melakukan kebaikan, dan sekiranya hati diselubungi dengan kegelapan, seseorang itu tidak akan berasa apa-apa sewaktu melakukan maksiat. Hati akan mendengar fikiran akal untuk membuat keputusan sebelum melakukan sesuatu perkara, dan nafsu seseoranglah yang akan memutuskan sama ada untuk melaksanakan atau tidak. Daripada Nu'man bin Bashir, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati, jantung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat beberapa sifat penyakit hati yang disebut oleh Imam Ghazali. Antaranya ialah kekasaran tutur, bercakap bohong, mengumpat, buruk sangka, marah, dengki, angkuh, sedih dan kecewa. Seseorang yang sentiasa bercakap kasar kepada kedua ibu bapanya mempunyai sifat penyakit hati. Begitu juga orang yang terbiasa dengan dengki sehingga sanggup melakukan sihir kepada orang tersebut. Ketua Lajnah Penyelidikan dan Pembangunan Darussyifat Malaysia, Datuk Abdul Rashid Mak Amin, telah membuat tinjauan di 45 pusat rawatan Darussyifat daripada seluruh negara pada tahun 2019. Didapati terdapat 44,000 wanita yang menghadapi penyakit rohani, dan salah satu sebab daripada penyakit rohani adalah berpunca daripada sihir. Antara sebab hati ataupun jiwa seseorang menjadi gelap. Nombor 1, meninggalkan ibadat wajib. Meninggalkan solat atau ibadat wajib yang lain akan menyebabkan hati seseorang menjadi gelap. Yang kedua, faktor persekitaran. Faktor persekitaran juga memainkan peranan yang penting kerana ia dapat menyebabkan hati seseorang menjadi gelap. Sebagai contoh, seorang remaja yang rajin melaksanakan solat di awal waktu kerana didikan daripada kedua ibu bapanya. Namun, semasa beliau tinggal di rumah sewa bersama rakan-rakannya yang lain yang tidak mengerjakan solat, lama-kelamaan kemungkinan remaja itu mungkin terikut dengan tabiat rakan-rakannya. Situasi ini banyak terjadi dalam negara pada hari ini. Nombor 3, kurang didikan agama. Ibu bapa perlulah mendidik anak dengan agama sejak dari kecil. Telefon pintar yang wujud pada hari ini adalah salah satu sebab masyarakat hari ini mempunyai masalah jiwa. Kerana melalui telefon pintarlah seseorang itu dapat menyebarkan fitnah, mengumpat, menunjuk-nunjuk dan melihat perkara yang mungkar. Cara untuk membersihkan jiwa menurut Imam Al-Ghazali adalah dengan menggunakan kaedah berlawanan. Sekiranya seseorang itu banyak mengucapkan kata-kata yang buruk, maka dia perlulah mengubah dirinya dengan memperbanyakkan mengucapkan kata-kata yang baik dan sentiasa membasahi lidah dengan mengamalkan zikir. Kemudian untuk membersihkan jiwa, seseorang itu perlulah memantapkan imannya terlebih dahulu.
dengan meyakinkan diri dengan 6 rukun iman, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Seterusnya, meningkatkan ibadah. Ibadah dapat menjadikan jiwa seseorang menjadi tenteram, kerana dengan melaksanakan ibadah, ia dapat memberikan ketenangan kepada jiwa manusia. Akhir sekali, seseorang itu perlulah mengamalkan sifat-sifat mahmudah seperti sabar, redha dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakwan bin Rosdi, nombor bateri 2022-752-993. Hari ini saya akan membentangkan kaedah bacaan zikir yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali. Zikir adalah satu amalan yang sangat digalakkan dalam agama Islam, kerana zikir ni sangatlah mudah. Yang mana maksud zikir ni ialah ingat dan sebut, ingat atau sebut. Di dalam agama Islam, ia bermaksud mengingati Yang Maha Esa dengan menyebut kalimah suci dan nama-nama Allah. Selain daripada ibadah seperti solat dan bersedekah, amalan zikir juga adalah satu amalan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana boleh memberikan banyak manfaat dan kelebihan kepada orang yang mengamalkannya. Bukan setakat pahala sahaja yang kita dapat, malah hati juga kita akan sentiasa tenang dan damai. Jika kita amalkan amalan harian itu, kita mampu untuk mencapai darjat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hal ini dinyatakan berdasarkan satu hadis yang bermaksud dari Abu Zar berkata, beliau bertanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sukakah engkau untuk memberitahu ucapan apakah yang paling disukai Allah?" Lalu baginda pun menjawab, "Subhanallahi wa bihamdih," yang bermaksud Maha Suci Allah dan segala pujian baginya. Seterusnya ialah amalan zikir harian Imam Al-Ghazali. Bacaan zikir harian seperti mana yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali bukanlah sesuatu yang diwajibkan dengan jumlah tepat, iaitu 1000 kali. Tapi itulah zikir yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu bahawa Imam Al-Ghazali itu ialah seorang ulama yang ternama. Jadi kita mestilah bersama-sama mengamalkannya supaya kita akan memperolehi kebaikan di dunia dan di akhirat. Hal ini demikian jika kita boleh berzikir melebihi 1000 kali sehari dan kita jadikan amalan zikir itu sebagai rutin dalam hidup kita, ia tidak menjadi kesalahan dan masalah. Malah ia amat digalakkan dalam kehidupan kita seharian. Next, kita pergi kepada zikir-zikir harian Imam Al-Ghazali, iaitu pada hari Jumaat ialah Ya Allah, maksudnya wahai Allah. Daripada zikir Ya Allah ni kita ada kelebihannya yang kita dapat, iaitu diberikan nikmat dapat mengejarkan solat 5 waktu sehari, meneguhkan keimanan, menjadi seorang yang bersungguh-sungguh. Selain itu, bagi wanita pula akan merasakan senang dan suka menutup aurat dengan baik dan istiqamah dalam hidup. Amalan zikir harian pada hari Sabtu ialah La ilaha illallah, maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Daripada zikir ini kita juga dapat fadilatnya, iaitu diberikan hati dan jiwa yang tenang bagi sesiapa yang mengamalkannya dalam kehidupan mereka. Zikir yang diamalkan oleh Imam Ghazali yang seterusnya ialah Ya Hayyu Ya Qayyum, maksudnya wahai yang sentiasa kekal dan sentiasa hidup. Fadilat yang kita dapat daripada zikir ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala ini akan memelihara kehidupan bagi sesiapa yang mengamalkannya agar kehidupannya tidak ke arah kemaksiatan dan kemudaratan. Zikir yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali yang seterusnya ialah La haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim, yang bermaksud tiada daya dan upaya kecuali dengan kurniaan Allah yang maha besar. Fadilat yang kita dapat daripada zikir ini ialah kita ni diberikan ganjaran pahala besar sebesar Bukit Uhud bagi siapa yang menyebut kalimah tersebut. Selain itu, dapat juga menghilangkan sifat sombong, riak, takabur dan dapat menghapuskan perasaan citakan perkara-perkara duniawi. Zikir yang seterusnya ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maksud daripada zikir ini ialah
Allah berselawat ke atas penghulu kami iaitu Muhammad nabimu yang ummi dan ke atas keluarga serta sahabat-sahabatnya dan ucapkan salam kepada mereka. So daripada zikir itu kita dapat fadilat dia juga, yang mana fadilatnya ialah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Zikir yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali yang seterusnya ialah Astaghfirullahul Azim, yang bermaksud aku memohon keampunan kepadamu ya Allah. Fadilat dia yang kita dapat daripada zikir tersebut ialah setiap kali apa yang kita sebut tu akan dapat menghilangkan satu titik hitam dalam hati kita kepada siapa yang mengamalkannya. Zikir yang terakhir yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali ialah Subhanallahil Azimi wa bihamdi, yang bermaksud segala puji bagi Allah yang maha besar dan segala puji baginya. Fadilat yang dapat daripada zikir ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosa sebanyak buih di lautan. Selain itu, setiap kali kalimah yang disebut akan tertumbuh satu pohon di taman syurga bagi sesiapa yang mengamalkannya. Jumlah tepat 1000 kali yang dimaksudkan dekat situ, maksudnya setiap kali waktu solat kita boleh berzikir sebanyak 200 kali. Contohnya lepas solat subuh tu kita zikir 200 kali, lepas zuhur 200 kali, lepas asar 200 kali, lepas maghrib 200 kali, lepas isyak 200 kali. Daripada subuh sampai ke isyak tu kita dah boleh buat 1000 kali sehari dengan zikir yang diamalkan oleh Imam Al-Ghazali.